Cikgu membaca, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 2. Pelajaran 2. Mumayyiz. Mumayyiz. 1. Peringkat umur kanak-kanak ada 2. Peringkat umur kanak-kanak ada 2. Yang pertama, kanak-kanak mumayyiz ialah tahu membezakan di antara yang baik dan tidak baik, yang bersih dengan yang kotor, Baik, cikgu jelaskan dulu. Kanak-kanak yang mumayyiz. Apa arti mumayyiz ni? Katanya di sini mumayyiz ialah tahu membezakan di antara yang baik dan yang tidak baik, yang bersih dan yang kotor. Bermakna, misalnya sebagai misal, kalau kita ni menolong orang ataupun menolong mengangkatkan barang cikgu, barang mama, barang bapa, menolong membersihkan rumah, itu barang baik atau barang tidak baik? Itu barang baik kan? Tapi kalau sekiranya mencuri, apalagi menyakiti orang, ibu dan bapa menyuruh minta tolong, ibu dan bapa minta tolong angkatkan barang, indah mau, itu baik ke indah baik tu? Itu tidak baik kan? Jadi kita ni tahu, orang yang mumayyiz ni ia tahu sudah membezakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian yang bersih dan yang kotor. Apa beza yang bersih dengan yang kotor? Apa contohnya? Misal, okey. Yang bersih, sebagai misal kuku. Kita ni misalkan kuku lah. Kalau kuku kita ni sudah berpotong, dah ada hitam-hitam, bisa usulnya putih. Bersih ke kotor tu? Bersih kan? Jadi kalau ia kotor, misalnya kukunya panjang, lepas itu di bawah kukunya tu ada hitam-hitam, itu kotor kan? Jadi kita ni tahu sudah membezakan, orang yang mumayyiz ni ia tahu sudah membezakan mana yang bersih dan mana yang kotor. Okey. Seterusnya, yang kedua, okey. Kita ni cikgu baca, murid mengikut. Yang kedua, kanak-kanak belum mumayyiz. Kanak-kanak belum mumayyiz ialah tidak tahu membezakan di antara yang baik dan tidak baik, yang bersih dengan yang kotor,
Okey, cikgu jelaskan dulu Yang kedua ni katanya kanak-kanak yang belum memais. Kanak-kanak belum memais ialah tadi yang sebelum ni yang memais. Ni yang belum memais. Yang belum memais ni ialah katanya tidak tahu membezakan di antara yang baik dan tidak baik, yang bersih dengan yang kotor. Yang sebelum ni ia tahu ia tahu membezakan. Ni tidak tahu. Ni nah. Ni tidak tahu. Ini nak lihat. Dia tidak tahu. Kalau yang tadi tahu, ini tidak tahu. Okey. Itu bezanya. Okey. Kanak-kanak yang belum memais ni ia tidak tahu membezakan yang baik ataupun yang tidak baik. Contohnya. Apa contohnya? Kalau contoh macam tadi kan menolong orang. Kalau yang belum memais mana tahu tu menolong orang itu baik ke tidak baik. Ataupun mencuri, mengambil barang orang tanpa izin. Orang yang belum memais mana tahu tu ia tidak tahu benda tu tidak baik. Macam ni, cuba lihat arah gambar sini ni. Kanak-kanak damit macam mana ni? Dia selalunya suka-suka hatinya saja kan, ambilnya saja barang orang. Mana tahu kan indah baik yang dibuatnya tu. Dan yang baik pun yang dibuatnya dia tahu waktu tu baik. Dia buat saja kan. Jadi belum memais. Sama juga dengan yang bersih dengan yang kotor. Kalau kanak-kanak macam mana ni, yang belum memais, apa saja pun masuk juga ke mulutnya, lurus enggak? Diambilnya barang yang ampai-ampai atas lantai masuk ke mulut. Indah dia tahu mana yang baik, mana salah. Dia tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Itulah anak-anak ataupun kanak-kanak yang belum memais. Okey, faham jelas Kalau kan bertanya boleh bertanya, boleh maksud cikgu tu kontak cikgu. Tanya, selagi anda faham, tanya, jangan malu bertanya. Okey. Yang kedua. Okey, 2. Ikut cikgu membaca, murid mengikut. 2. Kanak-kanak belum diwajibkan ke atas mereka sembahyang, puasa dan haji. Sembahyang, puasa dan haji. Okey, cikgu jelaskan. Katanya di sini kanak-kanak belum diwajibkan ke atas mereka sembahyang, puasa dan haji. Bermakna bagi kanak-kanak yang sudah memais, ini tapi nanti kamu belajar. Tapi belum baligh, baligh nanti kamu belajar. Maka indah wajib sembahyang. Indah wajib sembahyang bukanlah bermaksud indah boleh sembahyang. Jangan salah. Indah wajib sembahyang bermaksud boleh sembahyang. Tapi indah wajib bermakna kalau ia sembahyang, okey, kalau ia sembahyang indah jadi kesalahan. Dan kalau ia meninggalkan sembahyang, ia indah berdosa. Okey? Faham? Fahami itu benar-benar. Tidak wajib ni, belum wajib, belum diwajibkan maksudnya bukannya indah boleh sembahyang. Boleh. Lagi bagus kalau sembahyang. Biasakan dari umur damit ni, dari kanak-kanak, biasakan sembahyang. Sembahyang, puasa. Kalau sekiranya kena bawa naik haji, ada rezeki, boleh ikut. Boleh ikut tu. Tak ada masalah. Okey. Baik, yang ketiga, sama-sama baca sama cikgu. Cikgu membaca, murid mengikut. 3.
Kanak-kanak mumaiz digalakkan. Kanak-kanak mumaiz digalakkan mengerjakan perkara yang wajib seperti sembahyang dan puasa. Okey. Dan yang cikgu jelaskan tadi, digalakkan untuk sembahyang dan puasa. Okey. Yang keempat, okey, ikut cikgu lagi. Cikgu membaca, murid mengikut. 4. Hukum sembahyang kanak-kanak mumaiz adalah sah. Okey, yang keempat ini katanya hukum sembahyang kanak-kanak mumaiz adalah sah. Artinya sembahyangnya diterima, sah. Okey, sembahyangnya adalah sah. Maaf, bukannya diterima. Pasal diterima tu kembali kepada Allah Ta'ala akan menerima keindah sembahyang kita ni. Tapi sembahyang itu adalah sah. Sah bermaksud artinya ia indah batal. Satu, ia indah batal, dan ia cukup rukun, cukup syarat dalam menunaikan sembahyang. Jadi sembahyangnya adalah sah. Okey. Kalau diterima, tidak diterima, atau terpulang kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menilai sembahyang kita ni. Lepas itu barutah sama ada Allah Ta'ala akan menerima atau tidak. Manalah tahu sembahyang kita ni tu bukannya kerana Allah. Mungkin ada unsur-unsur lain, ada niat lain. Sembahyangnya tu ia akan menunjuk-nunjuk saja sembahyangnya sah, tapi belum tentu Allah Ta'ala menerima sembahyangnya. Tapi kalau dibuat semata-mata kerana Allah, insya-Allah. Pasal apa? Memang itu sahaja yang Allah Ta'ala terima. Allah menerima sembahyang yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukannya kan minta puji. Sembahyang kan minta puji, sembahyang supaya orang melihat ia bagus. Itu semua adalah niat yang salah. Dan memang Allah Ta'ala indah menerima sembahyang-sembahyang yang macam itu. Okey? Okey, latihan 1. Ini tak payah ikut baca. Cikgu saja membacakan. Latihan 1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini jawapannya disediakannya di sini. Sembahyang, membezakan, sah, puasa, 2. Okey. Soalan yang pertama. Peringkat umur kanak-kanak ada kosong. Peringkat umur kanak-kanak ada kosong. Mana satu? Ada apa? Ada sembahyang, ada membezakan, ada sah, ada puasa, ataupun ada 2. Peringkat umur kanak-kanak ada. Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Okey, jawapannya ialah 1. Peringkat umur kanak-kanak ada 2. Peringkat umur kanak-kanak ada 2. Okey, ada 2. Okey, di sini cikgu tandakan juga yang sudah, sudah ambil jawapannya. Okey. Soalan kedua.
Mumaiz artinya kanak-kanak yang tahu apa? Antara yang baik dan yang tidak baik, yang bersih dan yang kotor. Nah, lagi sekali, mumaiz artinya kanak-kanak yang tahu apa? Antara yang baik dan yang tidak baik, yang bersih dan yang kotor. Nah, mana satu jawapannya? Yang tahu sembahyang, yang tahu membezakan, yang tahu sah, yang tahu puasa. Nah, mana satu yang lurus jawapannya? Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Okey, jawapannya ialah mumaiz artinya kanak-kanak yang tahu membezakan. Nah, membezakan. Okey. Antara yang baik dan yang tidak baik, yang bersih dan yang kotor. Okey. Soalan ketiga. Kanak-kanak mumaiz digalakkan mengerjakan perkara-perkara yang wajib seperti apa? Perkara-perkara yang wajib seperti apa? Perkara-perkara yang wajib itu seperti apa dan apa? Okay. Jawapan di sini pilih antara sembahyang, ini sudah, tidak payah lagi, sah ataupun puasa. Okay, cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Okey, jawapannya yang betul ialah yang wajib seperti sembahyang dan puasa. Okey. Yang wajib seperti sembahyang dan puasa. Okey. Itulah kanak-kanak mumaiz digalakkan mengerjakan. Okey, soalan yang keempat. Hukum sembahyang kanak-kanak mumaiz itu adalah apa? Hukum sembahyang kanak-kanak mumaiz itu adalah apa? Cikgu bagi masa 10 saat dari sekarang. Okey, tarang-tarang jawapannya kan? Tinggal inilah. Sah. Hukum sembahyang kanak-kanak mumaiz itu adalah sah. Yang ini. Okey. Tapi kalau jawapan kamu ada yang salah, kamu akan perasan tu. Kalau menjawab arah periksa nanti atau latihan bertulis, kamu akan perasan kalau jawapan yang penghabisan ini indah sesuai. Sekiranya jawapan yang penghabisan indah sesuai arah soalan yang terakhir, artinya memang ada arah soalan-soalan lain yang salah jawab tu. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sana saja kita belajar.